Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati muslimin wal muslimat, yang berbahagia penimam, pengajar masjid, ahli-ahli masjid, untuk kampung, untuk adat, tuan-tuan tidak hadir yang masjid. Syukur alhamdulillah kerana saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan di Masjid Syariah Tauf Rasyi. Dan ini merupakan kali pertama saya kaki di sini, walaupun dulu saya pernah bertugas di Sekolah Pilah tapi tak lama, dan banyak masa saya di kawasan Pengantin dan kawasan adalah aktivitas tak sempat lagi sejak kaki di sini, walaupun pernah berjanji dengan Tuan Marazi untuk baca khutbah. Saya ingat lagi pada tahun 2007 semalam saya balik dari saya pun tak tahu kenapa saya tak dapat hadir pada itu untuk baca khutbah. Tapi alhamdulillah malam ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan bersama galang. Saya duduk atas kucing ini, jadi macam pengantin ni. Biasanya kalau berdiri lama kan. Kalau duduk macam ni tak tahulah. Ya, idea tu sebelah atas. Sebelah tengah ni mungkin banyak jugalah tu. Kalau duduk tu kurang sikit. Artinya mudah-mudah lipat kaki. InsyaAllah saya akan cuba menarik perhatian tuan-tuan mengenai beberapa perkara. Itu yang pertamanya, apabila kita memasuki tahun baru Hijrah, yang biasa kita kupas ialah tentang hijrah Rasulullah SAW. Tapi saya tidak akan cuba untuk mengupas hijrah Rasulullah kerana selalunya mungkin kita akan ambil beberapa intisipasi daripada peristiwa hijrah tersebut. Perkara kedua yang mungkin kita terlalu lupa apabila kita masuk bulan Muharram ialah bercerita tentang Muharram itu sendiri, ataupun khususnya ialah pada satu hari dalam bulan Muharram yang disebut sebagai hari ke-10. Hari ke-10 ini dalam bahasa Arabnya disebut Ashura. Ashura ini hari ke-10. Tapi kita biasanya kalau sebut Ashura ni bukan hari ke-10, tapi buku Ashura. Jadi kita nak memahami sedikit tentang apa dia Ashura, apakah yang boleh kita buat pada hari Ashura, walaupun kita dah lepas pada 31 Disember itu. Tapi ingatan kita untuk yang akan datang lah, yang akan datang, apakah persediaan kita tentang Ashura. Jadi saya akan cuba menjelaskan tentang Ashura dulu lah, sebab dia tak banyak. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bila kita sebut Ashura, biasanya kita kaitkan dengan bubur Ashura. Bubur Ashura ini maknanya ialah bubur yang dibuat pada hari ke-10 bulan Muharram. Dan bubur ini pula kita kaitkan dengan peristiwa yang berlaku kepada Nabi Nuh AS. Dan biasanya selain daripada kita buat bubur Ashura, biasanya orang tua dulu-dulu dan orang sekarang pun kalau lagi dia berpuasa pada hari Ashura. Berpuasa pada hari Ashura kerana itu sunnah Rasulullah SAW yang dia khabarkan kepada para pengikutnya ataupun pada orang Islam terdahulu, para sahabatnya, bahawa pada hari Ashura sepatutnya orang Islam berpuasa. Pernah berlaku pada satu masa di zaman Rasulullah di Madinah. Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yahudi yang berpuasa pada 10 Muharram. Lalu Rasulullah SAW bertanya, dia kata, kenapa kamu berpuasa pada hari ke-10 Muharram? Maka jawab orang-orang Yahudi, dia kata, kerana kami memperingati kemenangan Nabi Musa AS yang dikejar oleh Firaun, terselamat dia daripada Laut Merah, tenggelam daripada Laut Merah. Maka Rasulullah SAW berpaling kepada para sahabat, dia kata, kenapa tidak kita yang memperingati peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi Musa AS? Sepatutnya kita yang berpuasa. Maka Rasulullah SAW
supaya berpuasa pada hari Ashura. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahawa kalau nak puasa pada hari Ashura, jangan satu hari itu je. Nanti menyerupai orang-orang Yahudi. Jadi siapa-siapa nak puasa, puasalah pada hari Tashua, iaitu hari ke-9 dengan hari ke-10, ataupun hari ke-10 dengan hari ke-11, ataupun 3 hari itu. Yang rajinlah, ya. Itu sunat, sunat. Dan bahkan Rasulullah SAW dia berazam. Dia kata kalau aku masih hidup lagi pada tahun depan, aku akan berpuasa pada hari Ashura ini, kerana memperingati kemenangan Nabi Musa AS. Memperingati kemenangan Nabi Musa AS. Kerana Nabi Musa itu juga adalah Nabi kita. Maka sepatutnya kita memperingati peristiwa tersebut. Bila kita kaitkan dengan Ashura, bukti kita lah, kita katakan bukti kita ataupun cara kita dapati buat bubur Ashura bukan memperingati Nabi Musa, tetapi memperingati Nabi lain, iaitu yang bernama Nabi Nuh AS. Kerana kita semua tahu bahawa Nabi Nuh yang mengalami banjir besar pada zaman dia, yang apabila dia terdampar di satu pergunungan, dia turun daripada kapalnya. Pada masa itu, ikut ceritanya, makanan tidak ada. Jadi yang lebih-lebih bijirin yang ada dikumpulkan, dimasak bersama-sama, dijadikan bubur. Jadi bubur itu dikatakan bubur Ashura ataupun bubur hari ke-10 pada bulan Muharram. Sebenarnya pada bulan Muharram ini banyak peristiwa lain yang besar yang lain, ya, yang berlaku. Mengikut riwayatnya dikatakan bahawa Nabi Adam AS dia diturunkan daripada syurga ke dunia yang nyata itu pada 10 Muharram. Begitu juga kepada Nabi Ibrahim AS, dia terlepas daripada dibakar oleh Namrud pun pada 10 Muharram. Nabi Yunus yang terlepas daripada perut ikan nun ataupun perut ikan paus itu diluahkan oleh oleh ikan paus tadi pun dikatakan pada 10 Muharram. Maknanya banyak peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram. Perlu kita ingati melalui bubur tu, kita ingat. Kita ingat pada peristiwa-peristiwa besar itu dijadikan sebagai iktibar kepada kehidupan kita. Saya nak satu je yang dalam soal Ashura ini ialah pada peristiwa Nabi Nuh AS. Jadi Tuan Haji Maradi dia start dengan cerita macam mana malapetaka yang berlaku di dalam dunia ini sekarang ini, dan kita tak sangka dan kita tak bersedia. Bila kita kaitkan dengan peristiwa Nabi Nuh AS, banyak diceritakan dalam surah Hud. Ya, dalam surah Hud dicerita bagaimana awal-awal lagi Allah mengatakan bahawa Allah akan menghancurkan manusia-manusia yang melakukan maksiat, melakukan dosa, dan juga yang telah memporak-porandakan bumi ini dengan ditenggelamkan dengan air. Maka Allah menyuruh Nabi Nuh AS untuk membina kapal. Jadi dalam cerita-cerita ini banyak pula domainnya, ya. Nanti kita jumpa nanti, ya. Kemudian bila kapal, kemudian Allah mengatakan bahawa tiba satu masa aku akan beritahu, kamu bersedialah naik atas kapal, kemudian akan berlakulah hujan dan ribut petir dan sebagainya, kemudian air akan naik, kamu akan berlayarlah di atas kapal itu berapa lama. Bawalah ikut-ikut kamu dan juga binatang-binatang ternakan dan segala apa yang hidup atas kapal itu, dan layarlah. Tak tahulah ke mana. Saya rujuk pada satu buku, ya. Saya akan baca sikit-sikit. Dan tuan-tuan jangan percaya lagi dengan buku ni. Jangan percaya dulu. Kita jangan percaya lagi, jangan percaya dulu. Jangan percaya dulu. Saya tak nak cerita lagi apa buku ni yang saya baca ni. Saya baca je. Inilah kisah mengenai Nuh. Dia mempunyai 3 orang anak lelaki, Sam, Ham dan Yafet. Nabi Nuh ni dia ada 3 orang anak. Dia tak ramai anak dia tu. Sam, Ham dan Yafet, ya? Nuh adalah satu-satunya orang yang baik pada zamannya itu. Dia hidup bersekutu dengan Allah, sedangkan semua orang lain berlaku jahat di hadapan Allah dan keganasan merebak di mana-mana saja. Allah melihat dunia ini dan mendapatinya jahat. Kehidupan sekali manusia itu jahat. Jadi Tuhan melihat bahawa manusia melakukan kejahatan. Cuma Nabi Nuh dan juga beberapa pengikut dia yang tidak melakukan kejahatan. Tuhan berfirman pada Nuh, aku telah menentukan untuk menamatkan riwayat sekalian manusia.
Binalah sebuah bahtera untuk dirimu sendiri daripada kayu balak yang baik. Buatlah bilik-bilik di dalamnya dan liputilah ia dengan sar di bahagian dalam dan luar. Buatkan ia 133 meter panjang, 22 meter lebar dan 13 meter tinggi.